ini adalah apa yang perlu kita buat kalau kita berhadapan dengan unconscious person, orang yang tak sedar. Unconscious ni sama ada tengah main, contoh kalau dalam bola sepak tadi yang pergi kontak dengan orang tu adalah orang yang sepatutnya lah, yang dah ada lesen, dah ada fisioterapis yang dah diperakui dia punya lesen untuk buat CPR apa semua. But then ada juga cases yang kita jumpa orang pingsan dekat tepi jalan. Ada juga cases yang first yang kita perlu buat adalah singkatan kepada DRSABC. D kat sini adalah danger. Ensure the area is safe for yourself and others patient. So kat sini contoh kalau dalam padang tu insyaAllah lah, kalau dah diberhentikan permainan, tak ada orang nak bagi sepak lagi. Okay, but then kalau dekat contoh dekat orang accident, tergolek kayu basikal, jumpa orang kayu basikal tergolek tu berjalan. So make sure area tu adalah selamat. Kalau yang jatuh tu tengah jalan, tarik dia ke tepi jalan. So that kalau kita tengah bagi bantuan tu, kita tak kena langgar, dia pun tak kena langgar. Dan orang yang lalu pun tak accident juga kat situ. So kita make sure kita selamat, avoid from the danger untuk kita, orang lain dan patient. Lepas kita tarik dia ke tepi, dah avoid danger, kita check dia punya respon. R kat sini adalah respon. Cara kita check respon, kita tadi pengsan kan, contoh kita dah tarik tepi jalan, dah selampat tak ada orang lalu, check respon dia. Cara dia kat sini, tanya nama, squeeze the shoulders. So sebab tu dia punya gambar kat situ dia tengah pegang bahu. So kita ketuklah badan dia, cik nama apa, kena cik sedar tak, tanya, bercakap, communicate. But then kalau tak ada respon, kita panggil, kita call for help lah kat sini. Okay, so satu lagi, masa check respon tu comfortable lah, janganlah position yang tak comfortable kan. Check the injuries, kok ada tercucuk kayu ke tepi jalan tu jatuh kan. Lepas tu mau jumpa respon dia, tengok mata dia gerak ke tak. So kalau tak ada respon, send for help. Send for help hanya adalah next slide. S ni send for help. Maksudnya kita maafkan saya, call 000 ni bukan untuk Malaysia so kita call lah kita punya apa ni, emergency number. Okay, so call for help adalah call ambulance. Biasanya kalau situasi dekat apa ni, dekat kita jumpa kat jalan, kalau kita pun dengan kawan kita, so seorang pergi tengok orang tu elok ke tak, lepas tu beritahu kat kawan, kau tolong call ambulance. Tak pun siapa yang berada sekitar kawasan kemalangan tu, suruh dia orang call for ambulance. Okay, so dah call ambulance, dah waktu yang sama, kita still lah check dia punya orang yang pengsan tadi. A kat sini adalah airways. Kita check kod-kod ada benda yang sangkut dekat airways dia. So yang membuatkan kod-kod bila sangkut dekat airways tu, mungkin itu punca membuatkan dia pengsan. Kod-kod lah ada foreign material is present. Okay, place the recovery position. So recovery position ni, alamak tak jelas sebab gambar dia. Dia mengiring ke kanan sebenarnya, lepas tu tangan kiri letak bawah pipi kanan yang dia tu. So bila recovery position ni, kalau ada apa-apa dalam mulut dia, liquid ke apa, bila kita letak macam tu, kita buka mulut dia, benda tu akan keluar. Lepas tu airways ni, dekat airways ni juga kita ada open airway better, tilt the head and chin, lift the chin. So kat sini dah tak ada tadi kan, cara nak check, pegang dahi dia ke belakang, lepas tu tolak dagu dia ke bawah macam tu. So kita boleh tengok airways dia tu clear ke tak. Okay, lepas tu DSRAB. Okay, B adalah breathing. Breathing kat sini kita check dia ni bernafas ke tak. Cara kita nak check dia ni ada nafas ke tak, dia pengsan, setengah orang pengsan tak sedar tapi dia ada nafas. Kita adalah look, listen and feel. Look, listen and feel. Look kat sini kita tengok dia punya dada ada pergerakan ke tak, naik turun tu. Listen, kita dengar nafas dia, sebab tu dalam gambar ni apa ni, yang beri pertolongan tu dia dekatkan muka dia kepada dekatkan pipi dia kepada muka mangsa ke, tak apalah, saya letak mangsa. Okay, dia nak tengok dada, lepas tu dekat dengan position tu dia akan lagi nampak ada pergerakan pernafasan tak dekat dada tu naik turun. Lepas tu dia dengar ada bunyi nafas tak, dan feel kat sini ada rasa hembusan nafas tak. Bila letak pipi dekat dengan hidung mangsa, pipi kita lagi sensitif daripada tangan apa semua, so lagi senang dia nak rasa ada hembusan nafas ke tak. Okay, kalau tak ada nafas apa semua, kita start CPR. But then
kalau ada breathing, ada nafas, maknanya alhamdulillah mangsa adalah selamat. Okay, mangsa adalah selamat, lepas tu put in recovery position dan check dia punya breathing, takut tiba-tiba senyap, dia tak bernafas pula. Okay, kalau untuk seterusnya kita pergi dekat C, start the CPR. CPR ni banyak banyak versi lah. Kalau dulu ada sekali dengan bantuan 2 kali bagi pernafasan, ada setengah yang terbaru tak salah saya dia bagi chest compression sahaja. So kat sini 30 chest compression, 2 breathe. Tapi kalau nak skip bagi bantuan pernafasan tu pun tak apa, kita buat compression sahaja. Kita still buat CPR ni sampai bantuan yang kita call tadi, ambulans tu sampai. Lepas tu tak pun kita berhenti buat CPR sampai mangsa recover, sedar. Okay, kita sebut CPR, but then nama panjang CPR ni adalah cardiopulmonary resuscitation. Adalah emergency procedure that combines chest compression often with artificial ventilation in an effort to manually preserve intact brain function. So maksudnya dekat sini kita bagi external forces dekat dada tu untuk jantung tu berfungsi kembali. So secara normalnya jantung berfungsi dengan dia punya ada orang tu sedar, boleh dia berfungsi sendirilah. Sekarang ni bila dah pingsan macam ni, so kita bagi extra forces external forces dekat jantung tu untuk dia berfungsi dan mengepam darah ke badan. Okay, saya sambung sikit lagi untuk defibrillation. Defibrillation ni adalah alat bantuan, devices that restore a normal heartbeat by sending an electric pulse or shock. So tadi kita dah buat CPR tu, but then bila kita dah sedar, dia akan lemah, orang tu akan lemah. So kalau kita ada alat bantuan ni, AED nama dia, kalau tak ada pula gambar, so kita boleh pasang. So cara nak pasang dia akan ada, kalau alat ni sihat dan berfungsi, dia ada voice punya arahan lah, kena buat apa, pasang apa semua.